Dia hang tak record. Alright, dah keluar dah. Okay. Hi, what's up gang? Macam tagline Khairul Amin pula bulan-bulan puasa ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua. Lama gila tak jumpa hampa kan. Nasib baik lah. Itulah alhamdulillah nasib baik. Tak lost contact, dapat contact pun daripada Fadil. Aku ada masalah dekat phone kan. So Fadil jenis keep everything. So keep cari in touch dengan everyone. Ya. So orang lain reunion pergi balik dekat you, kita reunion dekat online virtual. Betul lah. Tak apalah tu. So by the way, welcome to Champion Podcast. As you guys masih lagi bersama dengan saya, Aiman Safwan Muhammad Nizam as your host untuk kali ini. So seperti biasa, kita akan ada special guest always. Dan korang jangan terkejut kalau nampak kita orang yang macam mesra. Macam dah kenal antara satu sama lain. Tapi actually kita orang adalah orang kata apa, kenalan lama. Dulu one team kan. Cewa organisasi apa, perwakilan Kolej Kediaman. Lepas tu kita sempat lagi kan MPKK sebelum tukar kan. Betul. Sekarang aku tak tahu apa cerita dah kat sana kan. So sekarang dia macam throwback antara senior dengan junior lah kan. Itulah. Dian still in contact Kalau dengan warden Khadijah. junior tu ya betul, still contact. Okay lah. So macam dah kenal kan antara satu sama lain. So kita ada Fadil Hakimi, Diana Hazwani dan juga Juliana Azhar. So hi Fadil, kita tanya satu-satu lah Macam mana bulan puasa? Okay, kalau so far macam dulu bulan puasa, kalau dulu waktu tahun lepas saya puasa dekat dalam UTM sendiri, dalam asrama. Tapi betul, kita antara pelajar-pelajar tersekat dalam fakulti lah. Okay, tapi tahun ni alhamdulillah kita dapat puasa daripada awal dan insyaAllah sampai habis dekat rumah jugalah. Dan kemungkinan raya jugalah kan. Family tercinta kan. Betul. Dah sibuk buat preparation ke? Macam kalau so far je shopping online je. Mungkin tak tahu tengah tunggu sofa yang baru datang ke. Macam sekarang ni persiapan baju raya je lah macam biasa. Alright. Okay, so next kita ada Diana. Panggil Dian saja boleh kan? Boleh. Apa khabar? Lah dekat dengar cerita dekat Kuala Lumpur. Itulah shopping raya. I see. Macam mana boleh ke sana? Tak ada kerja. Mana boleh merentas. Betul. So apa status terkini Dian? Masih belajar juga kan? Sambung? Sambung degree dekat UTHM. Tapi ODL baru semester 2. ODL tu yang kan? tak best sangat. Betul? Ya. Semualah kita. And last but not least kita ada Juliana. Hai. Kalau ikutkan dulu kan waktu kita MPKK dia pandai bahasa isyarat. Ingat lagi tak? Ingat dah pandai. Yes. Ingat Nija. Jatuh je boleh. Kita panggil hai. Ini kan? Saya ingat. Okay, so apa perkembangan diri Ju? Sekarang belajar dekat mana sekarang? Sekarang belajar dekat Perdatek dekat Pulau Pinang, dekat Limbu Tebal. Belajar course fashion lah. Ambil detail fashion designer. Oh, kiranya Ju pun duduk di asrama? Duduk kat asrama. Puasa pun kat asrama lah. Selama ni puasa dekat rumah, tiba-tiba puasa dekat asrama. Fully daripada start puasa sampai sekarang puasa dekat asrama. Tak boleh balik. Ju apa? Border kan? Pada Buntah ke? Pada Buntah. Sepadan lah, sepadan. Tak boleh pergi, tak boleh rentas aku. Tak boleh balik rumah. Memang akan masuk kan? Memang akan lepas border sikit lah.
rumah Ju. Dia dah keluar dah. Sebab dia petang tu Perak, lepas tu sini kan dah Penang, so tak boleh. Alright. Tak apalah, kat mana jua jadi selamat je kan. Betul. Tapi masing-masing dapat balik raya ke nanti macam mana? Ju. Balik, boleh balik. Hujung minggu ni boleh balik lah. Tak boleh balik ya. Well, anyway, thank you so much kerana sudi terima jemputan Aiman untuk jadi special guest episode kali ni. Actually, Aiman pun dengan Fadil keep macam mana kita, kalau boleh nak plan, nak cari guest-guest daripada Mang and PKK lah. Rindu kan. Lepas tu dengan tajuk juga. So agak connected macam tu kan, ada link kat situ. So as korang tahu, topik yang Aiman dah bagi tahu, topik kita antara pengalaman dan pendidikan yang mana lebih penting. So bunyi macam macam ilmiah sikit malam-malam ni, tapi kita relax je, santai. Boleh? Boleh. Alright, kalau dah ready kita mula. So sebelum kita pergi jauh kat sini, Aiman nak pastikan mestilah semua dah pernah merasai menjadi seorang pelajar, kan? Betul. Dari kita kecil, since tadika boleh kira pelajar lah juga kan? Betul? Betul. Ya, dan terasa kalau dari segi umur pun masing-masing pun pernah bekerja, betul? Ya, betul. Itu semestinya. Okay, true. So, untuk topik kali ni macam antara pengalaman dan pendidikan kan. So bagi Dian sendiri kan, so apa pendidikan tu betul ke penting, sebab kepribadian ataupun orang kata attitude berdasarkan kita punya tahap pendidikan. Macam pendidikan kita tu melambangkan attitude. Apa yang kita ke arah mana terbentuk nanti kan. So apa pandangan Dian? Okey, bagi pandangan saya, tapi pandangan ni lain-lain. Setengah orang macam pendidikan ni dia tak penting, setengah orang penting. Tapi bagi Dian, pendidikan ni memang sangat penting untuk kita jadi knowledgeable. Maksudnya kita as a student, kita kena ada knowledge untuk buat something. Sebab tu bagi Dian, knowledge ni memang sangat-sangat penting. Even kalau kita belajar tinggi mana pun, mesti kena ada knowledge. But at the same time, kalau kita nak ambil knowledge tu semua tu, kita mestilah kena enjoy, jangan stress. Yang tu baru kita macam student life ni memang fun kalau nak gain knowledge, more knowledge. Okay, itu pada pandangan Dian lah. So jadi kalau permulaan ni, mana Dian rasa lebih penting? Okay, kalau permulaan ni, kalau Dian as a student, Dian akan seimbangkan knowledge dengan experience. Sebab kalau setengah orang ada knowledge, tapi bila kita nak buat something tu, dia tak ada experience and dia tak tahu nak buat. So as a student, we must macam balance our knowledge dengan experience. Baru kita macam baru kita punya attitude as a student macam gain more knowledge lah, macam tu. Okay. Ya, betul. Okey. Jadi memang tu pendapat dari segi Dian pula lah. So kalau macam Ju sendiri kan, kalau kita tengok ada je kes-kes dekat luar kan, orang kurang ajar, orang panggil lah, kurang ajar. So katakan kekurangan daripada pendidikan, okay? Maybe dia tak dididik dengan betulnya dari kecil kan. Macam mana Ju rasa macam tu?
macam dia kurang pendidikan lah daripada sebab dia macam kuajak kan. Bagi pendapat kami, kalau macam orang kurang ajar tu bukannya dia macam kurang pendidikan ke apa, dia macam kurang pendedahan tentang benda tu. Dia macam pendedah macam common knowledge, knowledge yang common tu dia masih kurang. Dia macam sebenarnya dia selalu terdedah dengan benda-benda yang macam negatif daripada positif, sebab itulah dia macam terikut dan jadi macam tu. Kalau selalu pun kalau orang yang kurang ajar ni kadang actually dia macam base dia punya attitude lah, dia punya persepsi. Lagi satu, kita tak boleh juga macam basekan dia punya tu sebab kita tak tahu dia punya kisah dia macam mana. So kita kadang tak boleh juga macam nak judge orang macam tu. Ya, maybe dia ada masalah tertentu yang boleh menyebabkan dia jadi kurang ajar macam tu. Dia tak berniat tapi maybe under control, betul? So untuk sekarang ni juga pun kalau nak dikatakan pendidikan itu penting, as a student pun kita nak belajar, kata mesti ada yuran kan, yuran pengajian. Jadi itu terbeban ataupun bergantung kepada orang kata kos hidup family masing-masing kan. Jadi ada juga ibu bapa dia orang yang tu ada ke anti sekolah, anti pendidikan, yang tak orang kata tak menggalakkan anak dia pergi sekolah. Ada wujud je sebenarnya. Dan terkini pemansuhan, dengar kan berita yang UPSR. UPSR dimasukkan. Yes. UPSR memang tak ada langsung, dan PTT juga dia orang tangguh. Dia orang memang from dulu kita PMR. Ju sempat PMR? PT3 first batch. Oh, Ju first batch. Jadi apa dia? Tikus Makmal. Tikus Makmal. Jadi maksudnya macam sekarang ni saya dengan Aiman last batch untuk PMR, dia dengan Ju first batch untuk PT3. Betul. Yelah. Oh, tak ingat lah kita last batch Adil. Betul. Beza generasi ni sekarang ni, generasi sekarang dengan yang dulu. Kita panggil apa? 20-an. Itulah. Ya, apa orang kata perbezaan dari segi zaman tu jugalah, tapi tak jauh beza pun. Dan sistem pendidikan kita pun rombak dari semasa ke semasa kan. So ada batch ni yang sempat rasa exam macam ni, ada batch ni tak sempat. Dan yang PT3 tu kan dia ganti dengan macam pentaksiran kan, berkala. So dia macam ada assignment tugasan kena sekejap tugasan ni, sekejap tugasan ni. Kerja khusus macam kerja khusus, macam penilaian berterusan dekat So macam orang kata pendapat korang juga apa sebenarnya kalau menteri kita bertindak untuk membatalkan exam UPSR tu terus, dan dengan keadaan COVID macam ni, orang kata exam pun tunggang langgang kalau bahasa kita lah kan. So apa pendapat korang? Okay, bagi saya dulu kalau pendapat saya yang pasal PT3 dimasukkan, UPSR dimasukkan. Okay, kalau pendapat saya memang perlu, and saya setujulah bagi pandangan saya, sebab sekolah pun daripada last 2 years student tak masuk sekolah. Diorang pun kurang belajar, kurang dapat perhatian guru sepenuhnya. Lepas tu diorang juga
bukan macam kita dulu ada seminar seminar UPSR, teknik jauh UPSR. Bengkel lah. Macam bengkel. Tapi kalau buat musim COVID ni, diorang semua ODL. Kalau ODL tiba-tiba nak pergi jawab exam kat sekolah tu, macam setengah orang kan, kita macam boleh dikatakan macam ganggu fikiran, ganggu emosi. Sebab keadaan di rumah dengan sekolah tak sama untuk belajar. Pada pandangan kalau pada pandangan saya memang buat sementara waktu ni, kalau dibatalkan tu macam okey lah. Macam Fadil pula kan sekarang ni kes naik balik sekolah, nak kena tutup balik, buat pula PDPR kan, online tu kan, dia orang panggil PDPR tak silap. So macam mana? Tutup pula. Adalah kalau macam saya, daripada kita buat macam sikit-sikit, kalau macam sekarang kalau kita perasan silibus pendidikan kat sekolah waktu ODL ni, kita just buat asalkan ada kelas sahaja. Tapi kita tak tengok daripada segi kualiti dia, dari segi dia punya SOP dia macam mana. Kalau kita lihat macam dekat universiti tu dia dah tetap dengan dia punya gerak kerja dalam pendidikan secara online. Tapi kalau kita lihat daripada segi sekolah menengah ataupun sekolah rendah, dia orang agak kelang kabut sebab tak ada benda yang center. Betul tak? Macam pelajar, ada yang duduk dekat kampung, ada yang duduk kat belakang, mana-mana kan. Jadi kat situ ada kita punya jurang facility. Betul tak? Macam situ kalau pelajar, banyakkan kalau pelajar yang sekolah rendah, darjah 1, nak access komputer, nak access internet, kat situ agak susah, betul tak? Kalau kita nak compare dengan pelajar-pelajar daripada universiti, pelajar universiti ni mungkin dia lebih dapat berfikir dengan lebih cepat dan dia pun tak perlukan bantuan daripada parents ke, betul tak? Tapi kalau kita compare dengan pelajar yang baru-baru, yang budak-budak ni, mungkin dia orang tak biasa lagi macam mana online class tu, betul tak? Biasanya kalau pelajar, sekali macam pelajar sekolah rendah, dia pun suka ada perhatian, dia pun suka ada macam cikgu bagi perhatian kat orang. Cikgu tunjuk, okay ni salah, ini betul, ini 1 tambah 1 jadi 2. Okay, itu kat situ kalau kita lihat, kalau online class, cikgu dia tak boleh pergi sorang-sorang, pergi satu rumah tak boleh. Betul tak? Jadi mungkin pelajar tu dia ada kurang berminat, betul tak? Sebab dia tak nampak benda depan mata dia. Itu pendapat saya lah. Jadi kalau sekarang ni, dari segi pendidikan ODL ni, agak kelang kabut sebab tak ada standard yang betul-betul tepat dan lebih berkesan lah. Tak sistematik lah. Macam bagi pendapat Aiman pun juga. Orang kita kalau diorang tak ada exam, macam kita lah. Cuba tanya jujur pada hati lah. Belajar untuk kerja ke? Kan? Ke belajar kerana Allah? Betul. Kena ikhlas lah yang penting kan. Orang kata dulu kita nak exam lah. Dulu waktu sekolah rendah tu, dulu nak exam tu orang kata ada vibe dia tu, okay belajar kan. Kan sampai tua ni dah universiti, dah politeknik, IPT ni last minute kan kita. Betul. Malah exam. Gitu. Stay overnight lah kan. And then orang kata kalau tak ada exam ni, dia tak. Dulu kita exam nak dulu macam Aiman nak rombak kelas, from kelas dia kan ada susunan kelas kan, ada kedudukan by batch kan. And then dia ada saingan lah antara satu sama lain. Grade, kita tengok grade, markah ni, kedudukan kau dalam kelas nombor berapa per 30 kan macam tu. So budak-budak sekarang tak rasa benda tu tau. So macam duduk di asrama kan sekarang masih lagi continue. Dari dulu pun poli duduk kat asrama kan. So kenangan manis sebenar waktu belajar tu daripada pendidikan juga kan. Kita belajar dulu duduk kat asrama kan. So boleh belajar berdikari apa semualah. Memang family tak kisah, betul je? Betul. Macam kalau kita duduk asrama ni, kita macam pandai manage masa sendiri. Lepas tu kena buat kerja pun semuanya sendiri, atas tanggungjawab sendiri. Kalau duduk dengan parent ni, kita sikit-sikit apa benda pun parents yang buat. Macam contoh paling
banyak sekali tentang pengurusan wang lah, pengurusan duit. Benda tu lah paling utama sekali, sebab kalau kita duduk kat asrama ni kita kena manage duit kita berapa. Kalau contoh dapat sebulan tu 300, berapa kita nak makan, kena makan sehari, berapa yang kita boleh saving, kita nak guna berapa, macam tu lah. Lepas tu kalau duduk kat asrama ni macam kerja daripada kita duduk rumah yang daripada tak erti nak buat apa benda, duduk asrama ni basuh baju sendiri, semua sendiri, iron baju tu sendiri, semuanya sendiri. So dia macam lagi matangkan dan macam berdikari lah kalau duduk asrama ni. Lepas tu kehidupan kita macam kalau duduk asrama ni dia macam kita duduk dengan kawan-kawan. So kalau duduk dengan family lain, kalau duduk dengan kawan-kawan dia lain. Dia macam situasi yang berbeza lah. Dia macam suasana dia tu. Yelah, kalau siapa pernah duduk asrama, kita belajar berdikari tu dari dulu kan. So pelan-pelan proses dia kan, kita belajar kan. Alright, so kita moving to next. Kita ada banyak isu-isu yang terkini pasal pekerjaan ni sebenarnya. Kita dah stop juga, stop sekejap dekat pendidikan, kita fokus dekat pekerjaan. Memandangkan semua pun dah umur usia 20-an lah kan. Tapi umur rahsia kita lagi kan? Tahun ni rahsia. Umur rahsia. Tak tua sangat. Alright, macam isu apa? Demand daripada company-company yang perlukan pekerja yang berpengalaman. Okay? Ikut pada company ni nak 5 tahun pengalaman, company ni nak 7 tahun kan. So dan juga ada juga kes kita punya graduan lepasan IPT ni banyak sangat, dia dah melimpah ruah, over, maksudnya melebihi platform kerja dekat Malaysia ni. So apa pendapat Dian? Kita start Dian dulu. Hello? Dian, okay? Tak buka mic. Oh sorry, boleh tak Aiman ulang sikit sebab tadi putus-putus. Tak. Kan kita ada isu company juga demand dia orang perlukan pengalaman bekerja ikut tempoh masing-masing lah, dan ada juga isu graduan melimpah ruah kan dan melebihi platform kerja. Macam Dian dah ada experience kerja di Intel kan dulu. Ya betul. Ya ke? Ya betul. Ya. So elaborate sikit Cik Wah. Okey, kalau pandangan Dian, kalau macam satu company ni dia nak ambil pekerja yang pengalaman bekerja tu, saya rasa macam tak perlu. Sebab contohlah company ni dia nak ambil orang yang pengalaman bekerja, anything yang dia pernah bekerja. Contoh kalau kita pernah bekerja as tukar bancuk air, tapi kita nak bekerja dekat factory, tapi at the same time yang tu tak ada maksudnya macam tak ada maksudnya macam kat factory tu kita tak buat pun macam mana kita buat dekat kita kerja dekat kedai air. Itu satu. Yang kedua, macam tak semua orang ada kemudahan untuk bekerja. Maybe dulu after SPM waktu dia rest time tu dia jaga family ke, so now is the right time untuk dia bekerja. Yang tu the second thing. So for me, boleh je nak ambil orang yang pengalaman bekerja, tapi make sure yang bekerja before this macam ada kaitan dengan factory yang dia nak ambil. Tu pandangan dia. Maksudnya dalam bidang dia tu jugalah, walaupun betul. tak ada pengalaman, tak ada experience, tapi dia pernah belajar, contoh pernah belajar dalam course tu kan. Betul. Tapi dia tak mulakan kerja lagi lah, macam tu lah, betul? Ya betul. Ya, macam Fadil pun fresh graduate sekarang. Lag, banyak yang tanam anggur ni, menganggur kan. So macam mana? Okey, kalau dari pendapat saya sebenarnya kalau kita tanya pasal pengalaman ataupun pendidikan, kita kena back pada dia punya job scope tu sendiri.
sebagai contoh mungkin position dia memerlukan orang tu more kepada teori. Sebab mungkin kerja dia mungkin kira-kira, kerja dia mungkin depan komputer. So dari segi bidang teknikal dia mungkin kurang. Jadi untuk job scope tu mungkin dia lebih kepada bidang pendidikan. Sebagai contoh macam pensyarah sendiri. Pensyarah dia tak memerlukan pengalaman yang banyak, tapi dia memerlukan tahap pendidikan yang tinggi. Tapi kalau kita compare dengan skop kerja dari industri, mostly dia perlukan pengalaman betul tak? Mungkin at least 1 year lah punya experience. Kat sini actually mungkin ramai pelajar tak sedar sebenarnya kalau kita internship itu juga merupakan satu pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang kita belajar waktu kita intern, betul tak? Macam saya sendiri, saya apply kerja dekat Intel juga dengan Dian. Okay. Saya jual pengalaman waktu saya intern. Betul tak? Actually kalau dari segi requirement dia perlukan satu tahun pengalaman kerja. Tapi kita tahulah kita sendiri tak ada pengalaman yang secara profesional. Jadi apa yang saya buat, saya jual pengalaman saya waktu saya intern. Jadi mungkin pelajar kat luar sana mungkin boleh beri perhatian lebih terhadap internship itu sendiri. Bukan sekadar untuk lulus universiti, tapi untuk kita dapat pengalaman. Jadi macam waktu saya interview kali kedua dekat company lain, lepas saya kerja Intel, kat situ company tu baru nak buka, baru nak membangun. Jadi dia perlukan pelajar ataupun dia punya new hire yang berpengalaman sebab mereka tak ada tenaga pakar lagi untuk nak ajar. Jadi dia perlukan ada aspek orang yang ada pengalaman untuk masuk supaya tak ada orang ajar. Jadi actually macam saya cakap tadi, dia tengok balik pada job scope tu sendiri. Ada job scope yang memerlukan tahap pendidikan yang tinggi tapi pengalaman kurang. Tapi ada juga job scope kerja yang memerlukan pengalaman yang lebih tinggi. Pendidikan tu mungkin tak penting tapi dia boleh buat kerja. Itulah. Yalah, kira beruntunglah orang yang ambil pelajaran ni yang course je, khusus je internship ataupun apa, latihan industri, praktikal di ujung-ujung. So kebanyakan syarikat akan serak kalau diberi peluang ataupun prestasi internship dia okey selalunya kan. So benda tu bergantung juga. Kadang-kadang ada juga pelajar ni nak buat syarat je kan. Aku demi scroll diploma, scroll ijazah nak lulus je. So aku kena hadap jugalah internship ni. So back to Juliana. Juliana macam sekarang Juliana belajar fashion. Dulu Juliana ambil bidang perdagangan di Politeknik. Yeah. So agak lari di situ. So macam mana pandangan Ju dan pandangan ibu bapa Ju? Tentang tukar kos okay, macam first sebab apa saya macam lari bidang, kenapa tak teruskan ambil degree dengan bidang banking tu sebab saya bagi saya macam saya tak nampak masa depan saya. Saya macam tak boleh bawa. Macam tak boleh bawa benda tu macam bank macam tak kena dengan jiwa macam bank. Kalau belajar degree pun sekalipun kan sekarang kan dah lambakan betul. Kan? Yes. Macam kalau dah ada sekalung degree pun belum tentu lagi dapat kerja. So lepas tu saya fikirlah kalau saya patah balik walaupun ambil kemahiran, kalau dia tak rugi. Sebab kalau belajar kemahiran, kalau tak dapat kerja dengan orang pun kita akan boleh buat bisnes sendiri sebab kemahiran kita ada. Walaupun macam mula-mula tukar tu mak cakap okey je, boleh je habis lah ni belajar kan. Lagipun kat tempat yang belajar ni memang ditanggung 100%, free je pembelajaran dia. Lepas tu tiap-tiap bulan pun dapat allowance, sebab itulah boleh je sama belajar ni. Lepas tu fikir macam tu lah, kalau masuk sini kita dapat ilmu baru. Walaupun ramai je kok orang macam pelekehkan lah, kenapa nak ambil sijil, kenapa nak ambil sijil. Tu macam patah balik ke macam lepasan SPM lah, kan dah ada diploma, kenapa nak patah balik ambil sijil. Ramai juga orang macam menjatuhkan, tapi saya fikir panjang dah, cakap
kalau ambil degree sekalipun belum tentu ada kerja kat luar sana tu. So ambil bidang fashion ni, yang kemahiran ni, at least nanti boleh buat duit sendiri. So macam tak perlu risau pekerjaan kat luar sana. Kita boleh, kita macam boleh jana income tu sendirilah. Kita boleh buka bisnes. Sebab tu lah saya pilih ambil kemahiran. Belajarlah dengan budak-budak pun tak apa, asalkan kita ada ilmu yang baru macam tu, yang kita boleh bawa diri kita macam tu. Classmate muda-muda? Dia pun semua lagi lah. Macam after SPM boleh masuk, ada apa requirement dia? Kemahiran CJ tak kisah kan? Tak kisah, dia janji lulus BM. Dia tak apalah, orang kata kemahiran ni penting juga, selain daripada kita nak cari pekerjaan yang orang kata for real dekat luar sana kan. Jangan risau Juliana. Kemahiran tu boleh dijual pun sebenarnya. Satu pun 100 lebih, 200 lebih. Orang yang bekerja company besar dia tentu dapat amount macam tu. Tak, yang penting Ju minat kan. Sebelum Ju decide dan Ju tanya parents nak okey ke tak, Ju minat. Aku rasa macam aku pandai makeup, aku pandai hias-hias kan. So aku dapatkan sijil, benda tu pun free. Kita fikir panjang lah kan. Tak panjang. So dia macam bonus lah macam tu. Sebab apa? Nak fikir nak belajar tu malas lagi. Saya kadang-kadang terfikir macam ni lah. Sebenarnya dia jujur lah. Memang malas dah nak belajar ni. Dia cakap penat ya, malas dah nak belajar. Tak mau dah belajar. Lepas tu tapi bila fikir balik, nak kerja ke? Macam muda lagi lah nak kerja pun. Rasa macam muda lagi nak buat kerja. So macam muda lagi. So macam kita belajar lah. Kemahiran at least dapat something lah yang kita boleh apply dan macam tambahkan kita punya nilai lah untuk diri kita tu. Betul. Alah, bagi perempuan sebenarnya tak kisah. After SPM persekolahan tu ada yang terus kahwin, ada yang sambung belajar, ada yang bekerja kan, macam-macam haluan masing-masing lah kan. So pendapat orang kata apa pendapat kalau Ju, ada orang kata ataupun makcik-makcik bawang kan, belajar orang tua pesan kan, belajar tinggi-tinggi mana pun last balik kepada dapur juga, masuk dapur. Kalau sebagai isteri jalankan tanggungjawab uruskan rumah tangga kan. So macam mana Ju rasa? Saya rasa macam ni lah. Sejujurnya cakap macam ni, makcik contoh lah makcik, kalau suami makcik tu bagi duit kat saya tak apa lah. Macam ni secara jujurnya saya bilang. Kita tak boleh harapkan 100% dekat lelaki tau. Sebab katalah saya ni macam judgement untuk lelaki ke apa, tapi perempuan ni dia kena ada duit sendiri. Dia kena ada kejayaan sendiri, dia kena macam ada tiang lah untuk dia berdiri sendiri. Sebab kita walaupun kita dah kahwin ke dengan orang tu, belum tentu lagi, kita tak tahu masa ke depan dia macam mana. Kita still tak tahu. So macam kalau bagi saya penting lah perempuan ni ada kejayaan sendiri, sebab dia macam mana nak cakap, kalau dia tak membebankan lagi pihak lelaki tu. Macam lelaki tu dah nak tanggung makan minum lagi, rumah lagi. So macam barang-barang keperluan perempuan ni takkanlah perempuan nak minta lagi dekat lelaki, walaupun itu memang lelaki yang patut sediakan. Tapi apa salahnya kalau perempuan tu ada duit sendiri dan spend duit sendiri, macam tu lah. Sebab macam mana orang cakap, boleh tentu kokok lah mana tahu jodoh sampai sekat jalan je ke. So kita macam ada duit kita sendiri. So tak adalah macam tiba-tiba tercerai, contohlah kalau cerai kan. Lepas tu kalau perempuan tu tak ada kerja, tu dia macam kantang kanting, dia tak buat apa, dia suri rumah, dia tak ada pengalaman kerja, dia tak tahu bekerja macam mana, dia just macam nanti akan menyusahkan balik dekat perempuan tu. So memang
memang pentingkan perempuan mesti bekerja. Macam pentinglah untuk pandai sara diri sendiri. Jangan terlalu bergantung harap pada lelaki. Ya, lagipun yang tu orang kata stigma orang dulu. Zaman sekarang kalau tengok dekat universiti yang belajar bersepah perempuan. Kalah kuota lelaki dengan kuota perempuan. Betul Adil? Walaupun orang kata kita dalam bidang teknikal pun ada juga yang repair kereta, yang repair aircon pun kadang-kadang kami kan. Kita hebatnya kan perempuan ni boleh go kan. Kalau aku tak boleh go malu macam tu. Alright. So back to Dian. Dian okay Dian? Yeah. Okay. Alright. So ada juga isu terkini juga yang kita ambil pick hot issue. You know, ada masyarakat sesetengah ke segelintir masyarakat yang terlalu memilih kerja, and then gaji pula diberi ikut kelayakan. Dan company tu bagi ikut kelayakan, and then bagi pihak kita pula kita demand tinggi. So dari situ pekerjaan tu, sektor pekerjaan tu dia pusing-pusing macam tu je. Kita pilih kerja, dia orang minta ni, kita nak ni, at last tanam anggur je lah sepanjang zaman. So macam mana Dian? Okay. Bagi pandangan Dian, kalau nak kerja ni memang kita kena pilih syarikat yang okey, gaji yang okey, berbaloi, tapi as a fresh grade kan. Okey. Kita dah macam, kita baru je keluar daripada universiti, kita nak kerja, memang kita akan bermula daripada bawah. Takkan ada orang yang bermula daripada atas. Even memang kita masuk pekerjaan, kita akan di bawah, orang atasan akan menyuruh kita. Yang tu memang standard dalam bidang pekerjaan. Okay. So kalau nak kerja ni, memilih tu rasanya perlu diketepikan. Sebab pada masa dahulu, zaman dahulu, kita bolehlah nak memilih. Kalau pada zaman sekarang dengan COVID, banyak syarikat yang dah tutup. The best thing is kita go through dulu dengan kerja yang kita dapat. Then after we go through, baru kita decide pekerjaan ni macam okey tak dengan yang kita apply, okey tak, berbaloi tak dengan apa yang kita belajar. Yang tu the best thing, what we need to look further. Okay, kalau second things, kalau kita nak kerja memang kita akan pilih gaji. Tak ada syarikat yang masukkan pekerja terus gaji RM10,000, tak ada. Kita memang akan bermula pada bawah. So dia macam tangga kita mula pada bawah, lama-lama baru kita ke atas. Tak ada orang yang keluar belajar terus jadi pengarah politeknik, tak ada. Dia akan bermula pada bawah. So memang kena buka minda pelajar sekarang ni supaya jangan memilih kerja. Yang tu je the first thing. Kenapa Dian sebut pengarah politeknik? Fadil dengan saya tersenyum. Teringat apa? Nak jadi pengarah politeknik. Teringat saya teringat perkataan Puan Arshida kan Dil. Betul. Dia pernah cakap mana tahu position ni nanti kamu jadi. Itulah, dia teringin nak jadi politeknik. Itulah. Dia memang teringin nak jadi pengarah politeknik. So sebab itulah dia bagi contoh pengarah politeknik. Jadi kalau Dil pula macam mana dari segi Fadil dah experience, kalau nak tahu Fadil hari tu ada lompat company. So dia ada go through beberapa interview. So macam mana dari segi requirement, kita pun layak juga orang kata nak demand, kita pandai negotiate lah dengan interviewer, kita agak-agak dapat gaji berapa kan. Macam mana Fadil rasa? Okay, macam first kali waktu saya apply kerja dulu, apa yang saya fikir, kita macam asalkan dapat dulu, asalkan kita punya position tu dah secure dulu, baru kita boleh demand lebih tinggi, betul tak? Macam kalau kita nak demand sampai boleh tak nak dapat kerja, betul tak? Kemudian tibalah isu fresh graduate menganggur, betul tak? Jadi macam kalau saya dulu, cara yang paling selamat adalah untuk kita dapat dulu kerja dulu. Kemudian bila kita dah gain experience daripada company tu,
kita guna experience yang kita ada tu untuk kita apply next position. Betul tak? So kita boleh demand dari segi gaji, dari segi position kita yang lebih cerah lah. Tapi kalau kita tak ada apa, kita sendiri tak ada benda nak boleh offer kepada company yang baru, macam mana nak demand gaji ataupun position, betul tak? Jadi back pada basic balik, kita kena ada position yang betul-betul secure dulu, baru kita boleh demand yang lebih tinggi lah. So macam Fadil rasa diorang pandang dari sudut mana yang lebih? Pendidikan ke pengalaman? Okay, kalau dari segi job scope yang saya apply, iaitu waktu saya habis diploma, saya apply for technician kan. Jadi mostly diorang prefer orang yang ada pengalaman. Okay, lepas saya kerja kat Intel, saya nak apply untuk next company, kita pergi open interview tau. Maksudnya ada beribu-ribu orang, ada yang tua, ada yang muda, ada yang ada pengalaman kerja, ada yang fresh graduate. Tapi mostly diorang akan prefer, diorang akan tengok dulu kita punya resume, kita punya experience. Waktu saya dulu, dia tengok experience saya agak okay untuk position saya. Kemudian saya di-move kepada next punya interview lah. Tapi compare dengan kawan-kawan saya yang lain yang fresh graduate, diorang ke IV dulu. Walaupun dari segi kita punya pendidikan sama level, tapi ada satu benda yang membezakan kita dengan orang lain. Pengalaman tu. Yes. So dari segi pendidikan tu juga macam pendidikan ni luas kan, banyak khusus yang ditawarkan ikut pada kita lah minat. Macam Jun nak ambil bidang ni, Fadil nak ambil bidang ni, saya nak ambil bidang ni. Dan ada juga yang kata kalau kurangnya ambil subjek-subjek yang teknikal ni, dia orang kata ulat buku, lebih kepada teori. So apa pandangan? Sama-sama boleh. Fadil lah, Fadil kan senior, super senior. Okay, waktu saya kalau korang nak tahu, walaupun kita orang daripada UTM, kali ni kita orang separate. Kalau Fadil actually second batch, Aiman masuk dulu, tapi tak jauh beza pun. And then dia apply ke course lain dan juga fakulti lain. Tapi bersebelahan je lah. Kali ni kita orang jiran. Tapi asrama mesti boleh kontak, boleh berjumpa lepak. Itulah macam dulu kita orang SPM, kita sekolah menengah sama, politeknik pun sama. Kemudian UTM walaupun fakulti sebelah-sebelah tapi blok yang sama juga. At the end masuk kat bilik saya juga, gotong royong. Itulah. Tapi kalau kita cakap balik pasal pendidikan kita, macam certain position orang cakap walaupun dia ada pengalaman yang tinggi macam mana pun, dia still tak nak defeat dengan satu ilmu dari bidang pendidikan. Sebagai contoh macam teori yang kita belajar kat kelas normal ni, ia ada juga yang membantu, betul tak? Sebagai contoh, mesin, contoh kalau kita troubleshoot, dia akan ada juga calculation, betul tak? Untuk kita troubleshoot, untuk kita calibrate balik macam mana. Jadi orang-orang yang belajar formula, yang belajar calculation ni lah yang akan membantu bidang-bidang teknikal yang ada pengalaman, tapi ada sempat dia perlukan juga refer daripada orang yang berpendidikan jugalah. So macam kita belajar pun ada juga after SPM tu dia sambung, tapi dia macam dia macam was-was, yang ragu-ragu tak, aku tak boleh go, aku tak nampak future aku ke arah ni kan. So ada yang go with the flow kan, kadang-kadang dia macam dia minat half-half. Okay, kalau kira kita ni untung lah, macam tak ada juga yang belajar give up belajar, maksudnya belajar tak habis kan, separuh jalan. Ada tambah-tambah time COVID ni, saya pernah, sebab Aiman pernah antara yang handle fakulti ni kan budak-budak baru masuk ni, diorang masuk terus kena ODL. Yang from dulu kalau diorang diploma ataupun diorang STPM, diorang tak pernah ODL. Lepas tu masuk ni, itu tak dapat masuk UTM, itu tak dapat masuk universiti.
Lepas tu tambah pula kena masuk kena ODL, kena online. So dia punya spirit tu yang membuatkan diorang putus semangat, putus harapan. Dia kata, dia pun online macam ni, aku boleh ke go kan. So ada yang tarik diri. Tambah-tambah diorang yang macam, ada yang sama degree ni tak semestinya yang sama umur kan, Del? Kita kat universiti, kat tempat mana-mana pun lain-lain umur, lain-lain bangsa. Macam universiti ada yang international lagi lah kan, bagai. So dia go with the flow. Kalau kurang praktikal tu bergantung pada diri lah. Kalau dia nak belajar, setakat belajar teori tu, teori lah jadinya nanti. Kalau praktikal, dia akan belajar. Praktikal pun actually macam skill juga. Dia boleh go dengan ni, kalau orang demand tu, laku tu. So agak-agaknya rasanya Aiman pun dah tak ada point dah sebenarnya. Ke ada lagi kata-kata akhir? Maksudnya kita kita round table lah. Dian dulu, pendapat akhir ataupun kata-kata akhir Dian tentang topik ni. Lepas tu Dian prefer yang mana lebih penting ataupun sama rata equal bagi Dian? Okay, bagi pendapat Dian, kalau kita as a student ni, selagi kita boleh gain knowledge tu, kita gain knowledge. Sebab nanti dah tua pun belum tentu kita macam ada kekuatan untuk sambung study, and at the same time kita akan rasa down. Kenapa aku tak belajar betul-sungguh time tu? Time tu kita akan rasa menyesal. Okay, second point is for me, education dengan experience memang penting. Sebab tu Dian dekat poli ke, dekat degree, dekat UTHM, Dian memang seimbangkan education dengan experience. Sebab tu setengah student macam membebankan kalau dia join organisasi. Tapi kalau nak tahu, organisasi ni lah yang banyak memberi kita open minded. Macam student lain balik kelas, kita punya ni lah kan. Kalau macam student lain balik kelas dia terus tidur. Lepas dia tak ada aktiviti lain. Ya. Kafe, katil, kelas. Kalau kita macam kita ada join organisasi, lepas tu kita busykan diri, time tu lah kita macam tak macam student lain. Student lain akan cakap, macam mana Ahang boleh bahagikan masa, manage time semua tu. Tapi kita as a student, kalau boleh kita kena jadi contoh dekat orang lain supaya orang lain ikut apa yang kita buat. Sebab tu as a student, selagi ada kemampuan nak join organisasi ke, nak join anything activity, indoor ke outdoor, join. Sebab time belajar ni je yang kita nak join benda-benda tu. Nanti kalau kita dah master ataupun PhD, memang kita still belajar, tapi kita tak tahu, maybe time tu kita dah kahwin ke, kita tak ada lagi kekuatan. Betul. Dia macam nak kahwin awal je. Tak. Tapi ada bau nasi minyak ke? Tak. For now kita kena take both as a balance lah. Okay. Yang tu lah daripada pendapat Dian. Orang kata jangan saya nak tambah je belajar sampai mungkin ke Menara Gading. Tembok Cina apa tah? Pepatah tu kan. Fadil. Sekejap, tapi saya rasa Dian ada tertinggal berita baik kot nak share. Pasal tak dia? Apa dia? InsyaAllah for next year Dian akan sambung new semester dekat Jepun for SEM 3. Wah, tahniah. Dia macam apa? Macam UTM panggil apa liability kot. Exchange student mobility. Mobility. Betul. So, dia masih lagi on dia masih lagi on. Cuma untuk semester tahun ni dia akan dalam Malaysia. So for next year baru dia akan buka untuk pergi ke Jepun, Korea. Tapi kena ikut SOP lah. Bila kita sampai sana kita need quarantine.
Tapi dekat yang kata mula-mula tahun ni belajar dekat Malaysia dulu, tak silap center dia kat Johor ke? Ada pernah dengar dia orang buat one stop center belajar dekat Johor tu untuk yang nak pergi ke untuk yang belajar syllabus overseas. Tapi yang ni untuk SEM ni dia buat semua online learning. Yalah samalah kan. Betul. Alhamdulillah dapat terpilih lah kiranya ni. Ke memang volunteer? Terpilih. I see. InsyaAllah. Terpilih at the same time volunteer diri sendiri. Semoga dipermudahkan. Aiman pun dulu ada juga hasrat tu. Tapi macam kita orang walaupun volunteer, dia orang akan selected. Dia orang akan dipilih sebab kita nak hantar mewakili Malaysia kan. And then macam tu lah. Tapi disebabkan COVID ni pun kata tak apalah, belajar kat mana-mana pun sama saja. Sama je, betul. Cuma experience tu je lah. So macam Fadil ada hasrat atau niat ke nak sambung lagi lepas ni, master ke PhD ke? Okay, macam kalau saya sendiri, the reason why saya nak further dalam degree adalah sebab saya nak dapat position engineer tu sendiri. Okay, dulu macam saya dulu kerja balik tengah malam, balik pukul 10 malam, macam ni kalau aku belajar ni tak ada dah penat balik kerja kan, tak ada nak hadap jam, tak ada nak kena fikir besok kena isi minyak, besok nak makan apa, betul tak? Tapi yang paling penting waktu saya kerja dulu pada risau, besok nak pakai baju apa, betul tak? Kalau kita pakai baju macam biasa, kalah lah dengan orang lain kan. Mungkin dia faham dengan environment Intel kan macam mana. Okay, lagi satu. Tapi bukan pakai baju, bukan pakai uniform yang sama kan? Tak main lah. Kita kena pakai yang up to date. Mungkin dia boleh boleh design baju lepas ni untuk pergi kerja macam mana. Okay, lagi satu kalau kita macam dia cakap, actually kalau kita perasan, empat orang kita sini adalah dari segi MPKK kita semua ada jawatan, betul tak? Okay, macam Aiman sendiri, Aiman pernah jadi pengerusi, pernah jadi bendahari MT, Dian pun MT, Ju pun MPKK, betul tak? Okay, macam saya sendiri pun pernah jadi pengerusi, pernah jadi TP. Jadi macam Dian cakap, better untuk kita daripada universiti ni sendiri, daripada MPK ni kita kumpul macam-macam pengalaman, betul tak? Macam dulu saya dengan Aiman dah pernah masuk kampung orang asli, dah pernah berenang sekali, mandi sungai dengan orang asli, betul tak? Jadi actually benda-benda yang experience macam tu dia tak langsung dapat bantu kita untuk apply kerja. Macam kita tahu kita ada experience, kita ada pendidikan dan kita juga kena ada soft skill. Okay, andai kata kita dah ada semua benda ni tapi kalau soft skill kita sendiri kurang, waktu interview kita tak perform, itu mungkin salah satu sebab kita tak dapat kerja. Tapi kita salahkan pula demand tinggi, kita punya pendidikan pun tak cukup, hanya kita punya soft skill tu tak ada yang menepati cita rasa company itulah. Okay. Lepas tu actually kalau Aiman pernah ingat, kita pernah bincang, betul tak? Kita ambil SPM, ambil diploma, ambil degree ni sebenarnya macam benda yang klise, benda yang memang dah diatur daripada orang dulu sampai sekarang, dah ditanamkan. Betul tak? Tapi macam parent pun kata sambunglah. Tapi kita sendiri tak tahu, kita sambung degree tu tak apa sebenarnya, betul tak? Kita just macam follow ikut aliran macam orang biasa je, mainstream kan. Lepas tu actually saya nak cakap saya bangga dengan Ju. Macam Ju sini cakap dia dah terima macam-macam orang cakap kenapa kita nak patah balik ambil sijil padahal kita diploma ni. Kenapa kita nak jatuhkan diri sendiri? Actually benda tu benda yang macam mindset yang tak sihat lah, betul tak? Kenapa kita nak anggap benda macam tu? Actually setiap benda yang kita buat ada sebab, betul, negative vibe. Daripada kita sendiri ambil diploma, ambil degree tapi kita tak tahu hala tuju kita, baik kita buat benda yang kita suka, betul tak? Macam kita tahu Preka Fashion Preka Fashion Jimmy Choo. Jimmy Choo orang Penang kan? Padahal dia ni kekasut je orang Penang je pun, tapi sekarang ni dia punya brand dah international. Dan mungkin tak mustahil lepas ni kita ada jenama Ju sendiri, betul tak? Wah. Kalau at least dah dapat demand untuk jahit baju raya pun dah okey. Betul. Sebab tengok dekat TikTok pun kan ada juga hari ni aku jahit baju ni. So customer ni nak request ni design ni jahit cek. Buat kecil-kecilan je kan.
Satu baju pun paling leceh dalam RM60 sepasang. Macam tu kalau baju yang simple, kalau baju yang design dekat Penang, dekat Penang tak ada harga puluh-puluh. Macam dia paling murah lah macam tu. Lepas tu kalau sekarang ada juga yang jenis nak apa dia? Dia macam trend dulu naik balik tau. Macam baju lengan besar. Fashion zaman-zaman dulu. Old fashion lah. Lepas tu dia kebanyakan sekarang kalau tengok dekat Instagram ke, kat Facebook ke, dekat TikTok ke, banyak baju. Kebanyakan dia tu semuanya baju yang dah kembali masa lampau. Dia macam more to retro balik baju kan. Lepas tu kebanyakan banyak baju yang bersulam, banyak baju yang ada macam jahitan khas untuk apa dia nama panggil baju orang tu? Yang main tu lah apa dia jahitan. Tapi satu jahitan tu nama satu jahitan lah jahitan tulang belut yang untuk collar, yang untuk leher punya bila ada baju kurung ke apa kan dia ada jahitan tulang belut tu. Jahitan tu saja pun dia keliling leher je dia jahit tu. Dalam RM40 ke atas macam tu lah. So dia macam dia macam bagi nampak lah peluang kerjaya tu kat mana. Dia macam senang, mudah kita nak buat pasaran. Sebab kan sekarang zaman fashion macam ramai orang pentingkan. Macam mana pun sekalipun kita mesti pakai baju. So nak pakai baju pun nak pakai baju yang kalau nak buat baju sendiri lah kan. Buat baju yang tak dijual kat luar. Lepas tu kalau macam fikir macam ni lah, kalau tak buat baju macam kalau kita tak macam tak buat bisnes sendiri pun, at least kita boleh buat baju kita sendiri. Macam tu. Dan lebih jimat macam tu. Itulah macam dalam dua benda yang kita akan buat setiap hari. First makan, kedua memang kita akan pakai baju, betul tak? Setiap hari. Jadi kalau macam teknologi, ada teknologi yang macam sekarang 4.0. Sekarang zaman AI. Kita tak tahu dari 10 tahun macam mana pun kan. Maksudnya teknologi dia berubah-ubah. Tapi kalau fashion, kita setiap hari akan ada fashion. Dan dia ada musim-musim dia. Jadi mungkin Ju boleh bantu kita orang lah kot. Mungkin Ju boleh design baju untuk dia pergi Jepun. Itulah. Dia macam fashion ni ada peluang. Orang akan cari bila masa. Sama lah macam makanan kan, kita jual apa sekalipun orang akan cari. Jual benda viral ke, jual benda yang pelik je, orang cari. Kan, as long as benda tu orang pakai, orang makan kan. Okay. So apa yang Aiman boleh conclude dekat sini kan, sama ada pendidikan ataupun pengalaman ni masing-masing setuju. Both sangat penting dan bermakna lah, valuable, dan kita boleh kata equal. Sebab kita dah pernah merasa dari segi macam mana belajar, macam mana kerja. So sebab tu Aiman panggil korang dan korang boleh cerita sendiri apa korang rasa, apa korang macam tu lah, terfikir balik kan. Dan kita macam Dian cakap, kita kena balancekan. Sebab zaman sekarang ni dengan tak tentu arahnya, semua dah berubah banyak kan. Dunia berubah sekelip mata je. Tutup dah macam ni, dah jadi macam ni. Dan kita pun kena menyesuaikan kelayakan diri kita ikut pada situasi semasa kan. Macam bergantunglah pada pasaran kerja dan skill kendiri tu kan. So, Aiman rasa setakat ni saja. Kita pun dah hampir ke hujung rancangan. Wah. Kita recording malam ni. So, masa dah mencemburui. Masing-masing ada hal pada esok harinya. 10 malam terakhir. Ya. Baik, betul. Sekarang bulan Ramadan. Dan terima kasih kepada korang, Ju, Fadil dan Dian sekali lagi kerana join Aiman untuk episod kali ini. Dan untuk korang juga, sama ada guest dan juga penonton, kita akan post benda ni kat YouTube ya. So
Ya, korang boleh juga nak beri pendapat masing-masing, idea, setuju ke tidak dekat komen ruangan di bawah. Dan boleh juga follow kami di semua akaun media sosial, di YouTube, Facebook dan juga FB Champion UTM, Champion FDKMP UTM. Okay? Jangan lupa untuk like, follow dan subscribe. So, jadi saya kira setakat ini saja untuk episod kali ini. Dan semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah, kalau ada rezeki dan panjang umur. Kalau ada apa-apa, keep update among us. So, kes pun dah semakin naik. Tolong jaga diri. Penang pun tak tahulah dengan khabar. Pelik lah. Statistik data sekarang. Betul. Nak raya ni, Allah. So, thank you guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. Salam. Kejap, jangan tutup lagi. Actually, untuk setiap episod kita ada peraduan soalan untuk anda. Dan soalan episod kali ini adalah, sebagai CEO syarikat, manakah yang menjadi pilihan anda? Antara akademik terpuji tetapi kurang pengalaman atau banyak pengalaman namun cetek ilmu. Mengapa? Jawapan yang menarik akan memenangi wang tunai berjumlah RM50. Jom